Kau tengok aku tunjuk kau satu video ni Kau fikir apa kita kaki merempat ke bro? Bro, kita bukan kaki merempat ah. Faham? Lu punya bapak dengan lu punya mak belum cium mulut, gua punya atuk sudah pergi perang lah. Faham? Seram ni. Lu punya mak sama lu punya bapak belum cium mulut, gua punya atuk sudah pergi perang berapa kali dia tengok cerita KL Gangster ni? Kau tanya dia. Long, berapa kali kau tengok cerita KL Gangster sembang perang sana sini. Aduh mai. Okey lah. End of the chapter Rohingya. Kita masuk cerita pasal Long Tiger ni secara official. Okey, Long Tiger ni aku cakap dengan kau sebenarnya dia ni aku tak tahu pun dia ni siapa, dia ni apa ke. And then masa panas isu dia dengan Jebat Derhaka pun aku tak follow. Aku tak follow dia punya isu dengan Jebat Derhaka sebab aku punya hidup pun busy dengan aku punya live. Jadi aku tak ambil peduli. Pernah agak aku lepak dengan kawan-kawan. Apa Long Tiger Jebat. Aku macam apa benda sial, aku tak ambil peduli kan. Dan aku pun perasan beberapa orang kawan dalam Facebook punya status, gaduh live kan. Tapi aku pun, kita sibuk dengan live kita. Tapi sebabkan Rohingya ni punya hal, so aku mula tertarik untuk cari sendiri Long Tiger ni. So setelah beberapa video yang aku tengok, apa yang aku rumuskan dia ni, sebenarnya secara peribadi aku agak kagum dengan Long Tiger ni. Kenapa aku kagum Satu orang budak Rohingya mampu tackle beratus-ratus Melayu, duduk bawah dia, respect dia bagi anak erak, angkat dia jadi ayahanda, salam sampai cium tangan, belakang rupanya IC bunga biru. Dia berjaya mengaburi pihak-pihak kita. Dia berjaya membodoh-bodohkan kita lah sebenarnya. Jadi itu satu benda yang aku kagum pada dia. Sebab tak semua orang boleh buat macam dia buat. Jadi dia ni sebenarnya aku cakap dengan kau, dia ni aku tengok dia ni lebih. Cerita pasal nama dulu lah, Long Tiger Aku pun sebenarnya bukanlah siapa-siapa, tetapi aku ni adalah kenal beberapa orang, dan beberapa orang rakan-rakan aku sendiri pun yang berada di dalam perjuangan NGO berbaiah ni, kenal secara rapat dengan mereka kan. Jadi aku pun tak banyak sikit aku pun tahu selok belok pasal Tiger ni semua kan. Jadi ini benda gua cakap sama lu tengok automatik sembang lu gua. Okey. Benda ni apa yang aku tengok pun sebenarnya pasal Long Tiger ni, tak kisah apa benda pun kau nak buat, satu je, kau jangan taksub. Kau jangan terlalu taksub menjadikan kau sebagai ketaksuban melampau. Maksudnya ketaksuban melampau, tak kisahlah engkau ayahanda ke, abang Long ke, abang Tunggak ke, Tiger ke, Selempang Merah ke, Kaki Langgar, abang Perang diangkat sebagai abang kawasan ke, itu engkau punya hal. Tapi engkau tak perlu nak bubuh lah engkau depan Tiger Long. Ya, nama engkau Amin, bubuh Amin sudahlah kan. Ataupun kau naik ayahanda, okey ayahanda Amin, ini ayahanda Tiger Long. Tiger Long baik kan. Tiger Long aku pun nak cakap kadang-kadang tu lah aku cakap pengaruh KL Gangster kuat sangat lah dia orang ni kan. Terlalu kuat sangat tengok drama ataupun tengok DVD kan. Benda ni bang, tak perlu kau nak jual nama kau Dragon ke, kau Tiger ke, kau Shark ke, kau apa ke kan. Yang penting siapa pun kau simpan dalam badan kau, simpan dalam hati kau. Bila jadi sesuatu hal, barulah kau boleh berkepak dengan kau punya poyo tu. Tapi senang-senang dalam Facebook kau jual nama kau Long Tiger. Jadi benda ni aku rasa macam kanak-kanak sangat bang. Kanak-kanak sangat benda ni. Lepas tu sembang perang sana, perang sini, gaduh sana, gaduh sini. Come on orang kalau nak perang, orang kalau nak gaduh, orang tak buka dalam Facebook orang tak bagi tahu live dalam Facebook. Orang terus pergi langgar, orang terus pergi perang kan. And then satu lagi engkau cerita tentang NGO berbaiah, perjuangan bangsa, perjuangan agama bagi anak erak. Apa cerita ni?
Engkau rogol engkau punya staff sendiri ni yang viral sejak semalam. Kita pun semua sedia maklum. Leaking satu report polis yang mengatakan bahawa diadukan oleh pekerja Long Tiger ni sendiri bahawa dia merogol staff dia dan dia mengugut supaya jangan bagi tahu. Kejadian ini berlaku pada September atau Oktober last year. Jadi apa benda kau ni? Kalau betul kau ayahanda, kau merogol. Ini berat bang. Ini kalau dalam arena gangster ini benda paling malu lah. Kan? Kamu nak, kau kalau lapar sangat kau bayar RM4-50 kau pergi main dekat coket, ayam kat coket pun berbaloi lah bang. Daripada kau nak rogol orang. Bangsat sangat ke duit tak ada? Kan? Tapi tak tahu lah kan. Benda kalau kata fitnah, takkan perempuan tu boleh kencing macam tu je. Kita tak tahulah, wallahualam Jadi cerita dia kepada Long Tiger ni, cubalah. Ini bukan hanya sekadar Long Tiger, ini buat semua gangster-gangster yang ada dekat Malaysia ni. Dengarlah nasihat daripada adik ni bang. Tak kisahlah abang gangster ke, abang title Dragon, title Tiger, title Snook, title Snake, Shark semua. Hanya sekadar diketahui oleh korang-korang cukup lah. Contoh macam aku sendiri, katalah aku sendiri pun jadi Tiger Cukup sekadar budak-budak aku tahu aku Tiger dah. Payahlah aku masuk dalam Facebook nama aku Tiger Rock Tiger. Beria sangat. Itu je aku cakap dengan kau. Benda simple, jangan taksub. Jangan taksub. Jadi cerita dia sekarang ni, engkau bayangkan Long Tiger ni, seperti yang kita tahu, yang aku baca, dia ni dilahirkan di Pahang. Lepas tu sekarang duduk dekat Johor. So maknanya dia ni adalah generasi kedua. Generasi pertama datang hanyut daripada Myanmar, hanyut ke Malaysia. Lepas tu beranakkan dia, so dia adalah generasi kedua. Jadi kau bayangkan, baru generasi kedua Rohingya yang telah ada di Malaysia ni dah besar kepala. Kau bayangkan kalau kita terus membiarkan bangsa ni membiak-biak dekat Malaysia sehingga generasi ketiga, keempat, kelima, keenam. Apa jadi? Baru generasi kedua dan seorang Long Tiger, dia dah mula besar kepala. Kau bayangkan kalau terus membiak puak-puak ni, seterusnya menjadi generasi ketiga, keempat, kelima, keenam, 10-20 tahun akan datang. Sekarang dah ada 200,000 orang dan lebih. Lagi 10-20 tahun, berapa ratus ribu, silat-silat cecah jutaan. Dan itu jam dia punya kepala lagi besar. Kan? Aku pun sebenarnya, ramai kawan-kawan aku yang berada dalam arena-arena agensi berbaiah ni. Aku tengok diorang relax ke. Tak ada pun kelang kabut. Tak ada pun sikit-sikit nak live sana, sikit-sikit nak live sini, sikit-sikit nak sembang perang, sikit-sikit nak sembang perang, sikit-sikit live nak tayang duit berkepuk-kepuk. Kan? Aku ingat kawan-kawan aku tu semua bangsat-bangsat dia. Semua asyuk-asyuk tu. Kan? Tapi tak ada pun aku tengok diorang buat live berkepuk-kepuk duit tu semua. Semua live kan, untuk majukan perniagaan sendiri dia. Tak ada pun live nak perang sana, live nak perang sini. Kan? Kau bayangkan, kalau kita sebagai rakyat Malaysia tidak mula menentang pembiakan bangsa-bangsa bangsat ni dekat Malaysia, kau bayangkan apabila mereka terus membiak dalam tempoh lagi 10 ke 20 tahun. Macam mana dia orang? Kau bayangkan kalau perangai macam Long Jebat ni bukan hanya seorang. Kau bayangkan lagi 10-15 tahun, yang macam Long Jebat ni punya perangai ada 10-20 orang. Haru Haru. Jadi tuan-tuan, cerita pasal Long Tiger ni, tak kisahlah kau Tiger ke, kau siapa pun kau, elak-elak dah lah. Tak payah nak beria sangat, nak kelang kabut sangat. Kan? Orang kalau betul gangster, orang tak bergaduh dalam Facebook bang. Macam aku juga kan, sikit-sikit masuk Facebook. No, tapi aku bukan gangster. Tapi kau orang gangster, janganlah masuk dalam Facebook. Malu. Kau long apa sekalipun. Kau tak payah nak beria lah. Satu lagi aku tengok malu lah kita sebagai rakyat Malaysia. Kita nak salam cium tangan, nak agung-agung angkat-angkat ke pendatang haram. Bodoh sial kau ni. Apa punya bodoh Melayu lah kau ni. Kan? Sebelum kau nak angkat bangsa asing sebagai ayahanda kau, sebelum kau nak cium tangan pendatang haram sebagai ayahanda kau, kau hormat dulu bapa kandung kau. Kau hormat dulu abang-abang kandung kau. Kau hormat dulu adik-beradik kau. Baru kau sibuk dengan kau punya jemaah.
Kau bayangkan jemaah karya rumah kau sendiri pun tak kenal batang hidung kau. Kau boleh sibuk join jemaah jauh-jauh entah mana-mana punya jemaah. Kau faham tak maksud aku? Kau join jemaah sana jemaah sini. Jemaah karya rumah kau pun tak kenal kau. Ya? Kau salam kau salam dengan ayah anda kau, cium tangan beratur macam ambil bubur lambuk. Tapi bapak kau sendiri kau tak bercakap, kau tak bersembang. Abang long kau boleh salam bagi anak erat tiap-tiap malam jumpa meeting kat kelab malam. Tiap-tiap minggu meeting dekat mamak sampai pukul 4-5 pagi. Abang kandung kau berbulan-bulan kau tak bercakap. Apa cerita ni? Kan? Jadi sebelum kau nak sibuk join mana-mana yang jemaah, kau jemaahkan dulu diri kau dalam rumah kau lah. Tapi sebenarnya benda-benda jemaah-jemaah NGO Melayu ni bagus. Aku sendiri pun sangat tinggi menghormati mereka dan kagum. Serta aku pun bayangkan kalau dia orang tak ada, macam mana kita orang Melayu ni kan, lagi dipijak, diherdik ke lah. Dia mereka-mereka yang ada ni sebenarnya bagus. Cuma segelintir, sebilangan kecil daripada mereka ni yang terlalu poyo. Contohnya Long Tiger ni lah. Kesimpulan dia dekat sini pasal Rohingya aku cakap dengan kau. Kau bayangkan lah. Kenapa Rohingya ni sendiri berkehendak begitu sangat nak datang ke Malaysia. Sedangkan jarak Myanmar dengan Bangladesh dan jarak Myanmar dengan India serta jarak Myanmar dengan Thailand serta jarak Myanmar dengan Malaysia, Malaysia paling jauh bang. Dekat lagi Myanmar Thailand, Myanmar Bangladesh, Myanmar India. Tapi kenapa dia nak datang Malaysia? Sebab dia tahu Malaysia memberi dia peluang yang luas, memberi dia peluang yang besar untuk dia bermaharaja lela di Malaysia. Nak berniaga boleh, pergi je berniaga. Nak beranak pinak boleh, nak jadi gangster macam Long Tiger boleh. Semua dia boleh jadi. Thailand kenapa dia tak masuk? Bangladesh sediakan dia tempat tidur, sediakan dia rumah berblok-blok pun dia tak nak. Dia lari. Dia tetap nak datang Malaysia. Sebab Bangladesh hanya bagi dia cukup makan, cukup pakai, cukup tinggal, cukup. Setakat kau nak hidup, cukup. Kau nak lebih-lebih tak boleh. Tapi sebab tu dia datang Malaysia. Sebab dia tahu rakyat Malaysia ni terlalu prihatin. Kerajaan Malaysia ni terlalu baik. Bagi muka. Kan? Aku pelik kadang-kadang kan. Jumlah mereka yang datang masuk Malaysia ni bukan sikit, banyak kan. Dan dia orang ni bukan masuk seperti laluan tikus. Lepas ekor-ekor sekali datang satu kapal. Relax, aman, tenteram. Masuk satu kapal macam tak ada benda. Terus boleh hidup dekat sini tanpa masalah. Kau yang bagi anak erat, cukup bulan kau kerja gaji kau kena potong. Sampai cukup tahun gaji kau kena potong. Bayar income tax. Kau bayar bil itu, bayar bil ini. Bayar cukai itu, bayar cukai ini. Kerajaan tanggung dia orang. Berhenti jadi bodoh lah rakyat Malaysia. Berhenti jadi bodoh. Sebelum kau nak kesian dekat Rohingya tu, engkau kesian dulu dekat masyarakat Malaysia engkau sendiri. Kerajaan Malaysia, dengar sini, kerajaan Malaysia, sebelum kerajaan nak menyediakan pelbagai infrastruktur kepada mereka, sebelum kerajaan sendiri nak mengeluarkan bajet berjuta-juta pada Rohingya, ada lebih baik kerajaan memberi peruntukan yang secukupnya kepada puak-puak orang asli yang ada di Malaysia ini. Sesungguhnya mereka adalah original dekat sini. Mereka lebih layak dan berhak dibantu berbanding Rohingya. Banyak yang kita tengok kawasan-kawasan pendalaman dekat dalam Malaysia ni. Mungkin sampai sekarang masih ada yang pergi sekolah terpaksa naik rakit, pergi sekolah terpaksa jalan dekat seluk lumpur, pergi sekolah berjam-jam, pergi sekolah terpaksa menaiki titian. Benda-benda macam tu kerajaan kena bantu supaya rakyat kita dapat menikmati bekalan elektrik yang sempurna, bekalan air paip yang sempurna tanpa menggunakan air perigi yang tercemar. Itu lebih penting daripada nak tanggung biawak hidup. Bangsa Rohingya ni, engkau tolong pun belum tentu dia kenang budi engkau. Memang kita tak minta dibalas, tapi engkau bayangkan dia orang punya besar kepala. Rohingya ni aku cakap engkau baik jantan, baik betina, baik muda, baik tua, semua perangai bangsat. Yang berniaga kat pasar macam gangster, yang minta sedekah pun macam sial. Kau bayangkan dia datang kat meja kau minta sedekah, ataupun kau kat traffic light tiba-tiba dia ketuk, kau tak nak bagi. Selagi kau tak buka tingkap, selagi kau tak bagi duit, selagi tu dia pandang kau. Lepas tu bila kau turun tingkap, kau bagi RM1. Kau bagi RM1, dia ambil, dia pandang kau macam tak puas hati. Betul tak betul aku cakap? Dia minta sedekah, jadi kau bagi dia duit. Kau bagi RM1, dia pandang kau macam tak puas hati. Kalau aku tak bagi RM1, aku bagi penumbuk kat muka dia.
Betina tak betina. Betul. Ini orang kau jangan bagi muka. Kau bagi muka di pijak kepala. Aku secara peribadi bukan suka-suka menyebarkan kebencian kepada rakyat Malaysia tentang kepalatan Rohingya ni. Ini semua bersebab. Sebab pada aku tak pedulilah engkau apa sekalipun, tapi kalau dah palat macam ni kita tak boleh terima. Jadi rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Sing, lain-lain bangsa, namanya rakyat Malaysia, kita kena bersatu menolak dan menentang Rohingya sehabis-habisan. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita kena teruskan bersuara supaya kerajaan dengar dan sedar tentang rintihan rakyat Malaysia ni yang menolak Rohingya. Tak peduli kau Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Sing, orang asli apa, namanya rakyat Malaysia, kita bersatu. Kita kena menolak Rohingya supaya kerajaan sendiri sedar. Dan kerajaan sendiri pun kena dengar suara kita. Jangan bagi muka dekat Rohingya, jangan layan Rohingya. Kau bayangkan dekat sini dah ada 200,000 lagi, berapa lama lagi diorang nak ada, berapa ramai lagi. Sepatutnya jangan bagi masuk, yang ada ni pun bagi berambus. Orang kita meniaga, orang-orang Melayu kita, makcik-makcik kita meniaga tepi jalan bagai nak erak, engkau tahu. Dia orang datang kat sini boleh meniaga tepi jalan, buka kedai besar-besar suka hati tepi jalan conquer. Aku tak nak cakap lebih kan. Orang Melayu kita meniaga kena kacau dengan pihak berkuasa tempatan. Orang Melayu kita meniaga barang kena angkut, kena sita, tapi dia orang meniaga belagak gangster, tak ada masalah pun. Aku tak tahu kan, tak mau cakap lebih kan. Tu Long Tiger tu. Sembang ayahanda sana sini, sembang gangster sana sini, sembang langgar sana sini, belakang rupanya anak Rohingya. Lepas tu kau rogol kau punya staff sendiri, sangkut kes rogol. Apa ke benda macam tu? Kau bukan Long Tiger, kau Rohingya. Aku pun tak tahu lah, bodoh betul lah kau ni, boleh naik ayahanda pula kan. Come on lah, rakyat Malaysia. Berhenti daripada bersimpati atas dasar agama kerana mereka tak layak dapat simpati kita. Dia orang ni keras kepala, dia orang ni kurang ajar. Dia orang ni kalau kita lama-lama layan dia orang, kalau kita ni tak tentang dia orang, lama-lama dia orang monopoli semua aspek dekat Malaysia ni. Kau bayang kan apa lancau Majlis Rohingya Malaysia punya statement yang Astro Awani ada interview hari tu, aku tengok dalam Facebook, korang pun boleh check it out. Astro Awani 745 ada interview Presiden Rohingya Malaysia tu. Dia kata Rohingya adalah tanggungjawab Malaysia. Pukimak ngau lah, Malaysia tanggungjawab apa, Rohingya tanggungjawab Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ni kalau kita tak ulang benda yang sama, dia orang ni tak faham. Sebab kita bercakap berkali-kali pun dia orang masih lagi tak faham. Masih lagi nak sayang Rohingya, masih lagi nak bela Rohingya. Engkau yang sayang sangat Rohingya tu, apa kata engkau jangan ambil seko tau. Engkau ambil seko tak terasa. Engkau kurang-kurang kena ambil satu keluarga. Ada mak bapak, ada anak. Laki bini dengan anak. Kurang-kurang pun 3 kepala. Laki bini seorang anak. Engkau bela ini 3 ekor, engkau bagi dia cukup makan, cukup pakai, cukup tinggal, cukup duit, cukup masa, dia pijak kepala kau. Kau ambil satu keluarga, kau bagi dia satu bilik ataupun satu rumah, kau bela dia bagi makan, cukup pakai, cukup tinggal. Cukup masa kepala kau dia pijak. Kau tengok dia punya duduk dekat Selayang tu, kawasan flat-flat dekat Selayang tu. Aku cakap dengan kau. Aku pun tak katalah kita ni jenis orang yang bersih gila babi kan. Tapi tak sanggup, tak gamak aku nak masuk dengan pengotor, dengan sampah, dengan bau. Kehidupan betul-betul tak bertamadun. Kau tengok siap boleh bela kambing dekat dalam flat tu. Itu kalau jiran aku cakap dengan kau kan. Aku tak berani cakap lah. Kalau dia jiran aku semua yang ada dalam tu semua aku belasah. Betul aku cakap dengan kau kan. Tapi bodoh, orang Malaysia kita ni bodoh kan. Bukan aku tak cakap semua lah. Yang mana yang masih lagi sayang dia orang, dah pertahankan dia orang ni yang bodoh. Dan sebenarnya kau kena faham tau. Kebanyakan mereka yang mempertahankan Rohingya ni adalah NGO. Aku tak nak sebut lah mana punya NGO.
Tapi kau bayangkan kebanyakannya yang pertahankan Rohingya ni adalah NGO-NGO. NGO-NGO yang mempertahankan Rohingya ni semuanya berkepentingan sendiri, berkepentingan peribadi. Bila dia pertahankan Rohingya, dia panjat kerajaan supaya kerajaan memberi bantuan melalui dia kepada Rohingya. Ini semua kiri makan, kanan makan, penyudahnya dia yang kenyang. Atas dasar kononnya tolong Rohingya. Tapi itulah Long Tiger ni pada aku Sebenarnya kalau kita fikir daripada satu sudut, kita pun sebenarnya rakyat Malaysia ni jangan terlalu mendesak sangat kot Long Tiger ni. Sebab kita pun dah terlalu banyak mendesak dan gasak dia sejak 3-4 hari ni aku tengok. Jadi apa kata kita relax, kita biarkan dia. Sebab pada aku sebenarnya Long Tiger ni pada akulah sebenarnya daripada awal yang aku tengok dia ni, aku anggap Long Tiger ni sebagai hiburan percuma. Kenapa aku cakap Long Tiger ni sebagai hiburan percuma Kalau kau nak tengok Maharaja Lawak Mega pun kau terpaksa bayar belis dulu tiap-tiap bulan. Kau nak tengok kelakar-kelakar pun kau kena bayar Tapi Long Tiger ni kelakar percuma dalam Facebook. Kelakar betapa bodohnya dia dengan berlagak gangster, muka macam muka kan? Betul tak? Jadi kepada Long Tiger, teruskan menghiburkan rakyat Malaysia dengan lagak gangster seperti drama-drama dan filem-filem. Sebab sesungguhnya aku terhibur dengan kau punya kelakar tu, dengan kau punya lagak tu. Betul rakyat Malaysia. Kita rakyat Malaysia, kita kena bersatu padu lawan Rohingya. Dan kita kena pastikan kerajaan kita sebagai rakyat Malaysia kena mendesak kerajaan supaya kerajaan dengar suara dan rintihan kita agar Rohingya tidak diberi muka. Kerajaan kena bertindak dengan lebih keras. Kerajaan kena bertindak, kena berkeras. Jangan bagi muka, kerajaan jangan lembik. Halang kemasukan diorang. Kerajaan jangan bagi muka, kerajaan kena halang kemasukan diorang. Ini aku cakap engkau nasib baik PKP tau. Macam tu punya Rohingya dekat Malaysia boleh berani buat live macam tu. Sambil live tunjuk ganja, sambil live tunjuk pistol, sambil live cakap aku ada main dengan mak engkau. Itu Rohingya yang ada kat sini. Ini nasib baik PKP Kalau bukan PKP aku cakap dengan kau jangan kata dia. Asal Rohingya mesti kena libas dengan budak-budak kita Betul aku cakap dengan kau. Hikmah nasib baik kejadian ni berlaku masa PKP. Hikmah kita punya pergerakan terbatas. Betul kan? Kalau bukan PKP aku tak tahu apa jadi ada orang tu. Aku berani cakap ramai di kalangan kita yang mendidih dengan dia orang ni. Kau nak tunggu sampai bila? Kerajaan nak tunggu sampai bila? Kerajaan nak tunggu sampai betul-betul Rohingya ramai-ramai ni tunjuk besar kepala. Maka kita sebagai rakyat Malaysia ni pula kita hilang sabar. Maka kita sendiri ambil tindakan sendiri. Macam tu kerajaan nak. Kerajaan nak tunggu sampai tahap macam tu. Kerajaan nak tunggu kita rakyat Malaysia ni sendiri yang ambil tindakan sendiri terhadap Rohingya apabila kita sendiri hilang kesabaran terhadap perangai diorang yang sangat kimak ni. Sejam hilaf. Kerajaan kena sedar. Kita kena bersatu padu. Kita kena kumpul suara rakyat Malaysia sehingga ke telinga kerajaan. Kita kena bersuara sehingga kerajaan dengar dan kerajaan bertindak untuk tidak bagi muka kepada diorang. Diorang ni aku cakap dengan kau memang betul-betul perangai macam Belanda dapat tanah. Dan diorang ni kalau seorang, diorang diam. Kalau seorang, diorang tak berani. Tapi kalau ramai, dia pijak kepala. Itu yang aku cakap. Engkau orang yang backup Rohingya ni tergolong kepada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang tidak pernah bercampur gaul dengan Rohingya. Dan golongan yang kedua dia adalah golongan yang berkepentingan peribadi. Mungkin engkau sokong Rohingya supaya kerajaan menyalurkan bantuan kepada Rohingya melalui engkau supaya engkau boleh cedok. Itu sebenarnya. Jadi, engkau yang tak pernah campur dengan Rohingya ni, engkau tak pernah tahu. Engkau pergi tengoklah beberapa banyak penempatan Rohingya yang ada sekitar KL ni. Engkau tengok dia punya perangai macam mana. Dengan selekeh, pengutuk, busuk. Tu yang live dekat Facebook 2-3 hari lepas siap bagi alamat dia dekat Bandar Mahkota Ceras. Kau ingat aku tak teringin nak pergi ke? Kau ingat kawan-kawan aku tak ada yang roja aku ke? Kawan-kawan ada yang siap roja, bila kita nak pergi apa barang nak bawa, semua ada. Tapi aku cakap mana boleh bang, kita bukan polis.
Lagipun PKP. Tapi bila kita tengok dalam video dah ada dah abang-abang kita yang pergi nak cari dia orang. Tapi tak ada, lari. Sial dia orang ni. Kau bayangkan, Rohingya yang dah berapa puluh tahun ada dekat Malaysia ni, baru berapa ratus ribu, setakat 200 ribu lebih. Ya, baru generasi yang keberapa, Long Tiger perangai macam tu. Engkau bayangkan kalau lagi 20 tahun, 10 tahun lebih, berapa ramai yang perangai macam Long Tiger. Kenapa setiap kali kau nak jadi gangster, mesti kau bubuh nama binatang dalam Facebook kau? Kenapa bila kau nak tunjuk diri kau gangster, kau mesti sembang luar, lu gua? Kenapa? Kenapa bila kau nak tunjuk kau punya gangster, kau mesti bubuh nama binatang kat nama kau? Kau bubuh lah nama sayur, kan? Long kundo ke, long tomato ke, long langsat ke, long terung ke, long tiger. Jangan kata tiger, nampak anjing kejam menyalak pun kau lagi kat. Aku tengok apa? Tadi ada viral surat permohonan bini long tiger ni. Dia buat surat, dia kononnya surat tu sebagai bini long tiger tak mohon kat JPN kot. JPN supaya laki dia long tiger ni diberikan IC biru sebab dah berkahwin dengan rakyat tempatan, dah duduk sini dah berpuluh-puluh tahun, lahir dekat sini. Dan alasan dia, long tiger ni alasan dia punya statement, tak kisahlah saya Rohingya ke, saya bukan Melayu ke, yang penting saya anak Malaysia. Lo sembang. Kau ingat kau siapa nak tuntut kerakyatan Malaysia semata-mata kau lahir kat Malaysia? Tidak bermaksud semata-mata kau lahir dekat Malaysia engkau layak dan berhak untuk dapat kerakyatan Malaysia. Tak. Kau jangan ingat konsep jus soli itu layak digunakan terhadap engkau. Kalau dulu mereka-mereka yang layak mendapat kerakyatan Malaysia berdasarkan jus soli sebab mereka membantu pembangunan dan ekonomi negara serta pembentukan negara. Mereka sama-sama membantu pembentukan negara masa itu, maka tu mereka layak mendapat sistem kerayakan melalui sistem jus soli. Tapi kau apa hal? Ingat, kita dekat Malaysia ni kalau kita tak bersatu tentang Rohingya, kerajaan sendiri tak akan sedar. Ingat, sejarah membuktikan sejarah-sejarah besar ni bermula daripada rakyat. Sejarah-sejarah penting negara ini bermula daripada rakyat. Kalau tidak dimulakan dengan rakyat, kerajaan tidak akan turut serta.